Hai dan selamat pagi saya ucapkan kepada Tuan Dr. Hendy Bating selaku pensyarah bagi mata pelajaran Linguistik dalam Pendidikan Bahasa Melayu ISEB 4043. Tugasan pada kali ini adalah secara berkumpulan di mana kami diminta untuk memilih tajuk untuk dibentangkan. Kumpulan kami telah memilih soalan nombor 3 iaitu bincangkan contoh bagaimana kesantunan berbahasa boleh dipupuk dalam pengajaran bahasa melalui pemahaman proses kognitif dan tingkah laku pelajar, bagaimana guru boleh menggunakan pemahaman ini untuk memperbaiki komunikasi di bilik darjah. Sebelum itu, nama saya Nur Humaizatul binti Usaimi dan saya akan membentangkan bahagian pengenalan dan peranan guru dalam memperbaiki komunikasi di bilik darjah. Yang kedua, Elena Ganting yang membentangkan mengenai konsep kesantunan berbahasa dalam pendidikan dan pemahaman proses kognitif pelajar dalam pengajaran bahasa. Yang ketiga ada Aslida Rosli yang membentangkan pemahaman tingkah laku pelajar dalam pengajaran bahasa dan strategi memupuk kesantunan berbahasa melalui pendekatan kognitif dan tingkah laku. Dan pembentang terakhir kami ialah Siti Nur Al-Nafsa binti Kamat yang akan membentangkan cabaran dan langkah penambahbaikan dalam penerapan kesantunan berbahasa sekaligus kesimpulan. Berdasarkan tajuk yang kami pilih, antara objektif pembentangan kami ialah yang pertama, menjelaskan maksud dan kepentingan kesantunan berbahasa dalam PDP. Yang kedua, menerangkan peranan proses kognitif dan tingkah laku pelajar dalam pembentukan kesantunan. Ketiga, menunjukkan strategi guru untuk memupuk kesantunan di bilik darjah. Yang keempat, menilai peranan guru dalam memperbaiki komunikasi dengan pelajar. Akhir sekali, mencadangkan langkah penambahbaikan untuk memperkukuhkan amalan kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa bermaksud penggunaan bahasa yang sopan, beradab dan menghormati orang lain semasa berkomunikasi antara guru dan pelajar. Ia bukan sekadar penggunaan kata-kata yang betul, tapi juga melibatkan intonasi suara, gaya penyampaian dan pemilihan kata yang mencerminkan nilai murni dan budi pekerti yang tinggi. Dalam PDP, kesantunan berbahasa bukan hanya aspek linguistik semata-mata, tetapi juga mencerminkan kepribadian dan profesionalisme seorang guru. Guru yang berbahasa dengan sopan dapat menjadi teladan kepada pelajar untuk berkomunikasi secara beradab dan hormat. Kesantunan ini juga penting karena ia membentuk akhlak dan nilai pelajar. Melalui penerapan kesantunan, pelajar belajar untuk menghormati pendapat orang lain, berfikir sebelum bertutur, serta menyesuaikan gaya bahasa mengikut situasi. Ini membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni dan beretika. Selain itu, guru memainkan peranan utama dalam menerapkan nilai ini dengan memahami proses kognitif dan tingkah laku pelajar. Menurut Piaget 1972 dan Skinner 1993, apabila guru memahami bagaimana pelajar berfikir dan bertindak balas terhadap situasi sosial, mereka boleh menyesuaikan strategi komunikasi supaya mesej dapat diterima secara positif. Sebagai contoh, guru yang memahami emosi pelajarnya akan lebih berhati-hati dalam menegur, menggunakan bahasa yang membina, dan memberi motivasi dengan cara yang berhema. Kesantunan berbahasa merupakan satu aspek penting dalam membentuk sosial dan diri seorang pelajar. Dalam konteks pendidikan, bahasa bukanlah sekadar alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan nilai moral seorang pelajar. Oleh yang demikian, guru perlulah menerapkan kesantunan berbahasa dalam pengajaran bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih harmoni dan juga beretika. Seterusnya, kesantunan berbahasa dalam konteks linguistik dan budaya Melayu dapat ditakrifkan sebagai suatu kehalusan dan keadaban dalam menggunakan bahasa. Dan kesantunan ini menunjukkan kebijaksanaan seseorang dalam memilih kata, menyusun ayat yang menggambarkan budaya dan pemikiran seseorang itu. Sebagai contoh, guru boleh menasihati pelajar agar menggunakan kata yang sopan semasa perbincangan kumpulan. Contohnya menggunakan ungkapan seperti maaf, boleh saya tambah pendapat berbanding menyempuk dengan cara yang kasar, dan keadaan ini lebih mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan lagi beradab. Dalam konteks ini, kesantunan dan etika komunikasi dalam bilik darjah adalah saling berkaitan antara satu sama lain, di mana kedua-duanya menekankan nilai hormat dan tanggung jawab dalam berinteraksi. Kesantunan berbahasa mencerminkan moral dalam seseorang berkomunikasi. Contohnya, apabila guru menggunakan bahasa yang lembut semasa memberi arahan, belajar akan memberi kerjasama yang baik. Dengan demikian, bahasa santun bukan saja mengelakkan salah faham, tetapi juga mengekalkan keharmonian dalam bilik darjah. Baiklah, di sini terdapat 3 nilai utama dalam kesantunan berbahasa, yaitu hormat, empati, dan toleransi. Nilai hormat bermaksud kita menghargai pandangan dan kedudukan orang lain, manakala
Empati pula berkaitan dengan keupayaan kita untuk memahami perasaan orang lain, dan toleransi pula bermaksud kita menerima perbedaan yang ada dengan hati yang terbuka. Contohnya, semasa perbincangan, guru boleh menegaskan kepada pelajar agar lebih menghormati pendapat rakan walaupun itu berbeda dengan pendapat mereka. Dan ketiga-tiga nilai ini membentuk asas komunikasi yang beradab dan sopan dalam pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menerangkan secara ringkas mengenai teori kognitivisme daripada Piaget dan Vygotsky. Dan menurut Piaget dan Vygotsky, pelajar mempelajari sesuatu melalui proses mental seperti berpikir dan juga menilai. Dan di sini juga Piaget menekankan bahwa apabila pelajar mempelajari sesuatu, mereka akan melalui proses yaitu asimilasi dan akomodasi. Dan manakala Vygotsky pula menekankan interaksi sosial melalui konsep yang dikenali sebagai zone of proximal development. Dan dalam konteks pengajaran bahasa, guru boleh membimbing pelajar untuk menganalisis perbualan dan mengenal pasti bentuk bahasa yang lebih sopan. Oleh yang demikian, ia dapat membantu pelajar untuk menilai kesantunan melalui proses berpikir dan bukan hanya sekadar menghafal. Dalam hal ini, proses pemikiran pelajar dapat menentukan bagaimana mereka memahami sesuatu kesantunan, yaitu di mana tahap kognitif pelajar ini akan mempengaruhi bagaimana mereka menilai kesantunan. Misalnya, pelajar yang lebih matang dapat memahami maksud tersirat dari segi nada dan intonasi, manakala pelajar yang berada di tahap awal hanya memahami maksud tersebut secara literal. Contohnya di sini, guru boleh mengemukakan dua ayat yang membawa maksud yang sama tapi berbeda daripada segi kesopanan, dan meminta pelajar untuk menilai kesannya terhadap pendengar. Dan dengan adanya aktiviti ini, ia dapat menggalakkan pemikiran kritikal dalam kalangan pelajar. Akhir sekali, saya akan menerangkan mengenai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dapat merangsang pemikiran dan kesantunan dalam kalangan diri pelajar. Dan dalam hal ini, guru boleh melaksanakan aktiviti seperti perbincangan reflektif, analisis dialog, dan simulasi sosial. Sebagai contoh, pelajar diminta untuk menukar dialog kasar kepada versi yang lebih sopan, dan aktiviti ini boleh melatih pelajar untuk berpikir secara mendalam mengenai kesantunan dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Dan di sini juga ia akan menggabungkan aspek kognitif dan efektif supaya pelajar bukan sahaja mengetahui tentang kesantunan, tetapi benar-benar menghayatinya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Saya ingin membentangkan tentang pemahaman tingkah laku belajar dalam pengajaran bahasa Melayu. Oke, sebagai seorang guru, kita harus paham tentang tingkah laku pelajar kita. Jadi, ada dua konsep yang diperkenalkan oleh tokoh terkenal untuk memahami tingkah laku pelajar kita, yaitu daripada Ivan Pavlov dan juga B.F. Skinner. B.F. Skinner telah mengeluarkan konsep pengkondisian operan, manakala Ivan Pavlov pula telah memperkenalkan konsep pengkondisian klasik. Dan saya akan menerangkan tentang pengkondisian klasik yang telah ditemui oleh Ivan Pavlov. Pengkondisian klasik ini menyatakan bahawa pembelajaran akan terhasil melalui rangsangan yang diterima oleh pelajar setelah mereka mendapat ganjaran atau hukuman. Dan salah satu contohnya ialah jika seorang pelajar itu melakukan bersopan santun ketika bercakap dengan guru mereka dan guru mereka akan memuji sikap mereka tersebut, maka mereka akan terbiasa untuk bercakap dengan sopan santun. Manakala bagi pengkondisian operan yang telah ditemui oleh B.F. Skinner, beliau menyatakan bahawa tingkah laku ini dibentuk melalui peneguhan dan hukuman. Dan terdapat dua jenis peneguhan, iaitu peneguhan positif dan juga peneguhan negatif. Peneguhan positif misalnya, guru akan memberi pujian atau markah tambahan kepada sesiapa yang menyiapkan kerja rumah mereka. Dan peneguhan negatif pula, guru akan mengurangkan sedikit teguran jika pelajar menunjukkan sedikit kemajuan ataupun bersikap lebih baik kepada guru mereka. Oke, seterusnya bagaimana cara guru untuk mengaplikasikan konsep ini kepada pelajar mereka di dalam kelas ataupun dalam proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Yang pertama, guru boleh memberi galakan dan ganjaran kepada pelajar yang berbahasa sopan di dalam kelas. Dan tingkah laku pelajar akan mulai menunjukkan lebih baik, mereka akan lebih sopan, dan itu akan menjadi kebiasaan mereka ketika berada di kelas, dan tidak lama kelamaan kemudian mereka akan terbiasa untuk bersikap sopan di kehidupan seharian mereka. Dan ini akan membantu pelajar untuk menjadi lebih beradab dan juga lebih percaya diri ketika bersikap lebih baik. Oke, kita beralih kepada topik yang seterusnya, yaitu strategi memupuk kesantunan berbahasa melalui pendekatan kognitif dan tingkah laku.
Okey, seperti yang kita tahu, pendekatan kognitif ini ialah dia menekankan proses pemikiran setiap pelajar. Dan jika pelajar itu telah memahami apa kepentingannya, dia akan lebih ingin untuk melakukan perkara tersebut jika ia baik untuk dirinya dan orang lain. Dan pendekatan tingkah laku ini pula ia menekankan tingkah laku pelajar yang boleh diperhatikan. Okey. Dan penggabungan kedua-dua pendekatan ini, iaitu pendekatan kognitif dan pendekatan tingkah laku ini, akan membuatkan pelajar itu untuk lebih faham kepentingan kesantunan berbahasa ini, dan mereka akan mencuba untuk membentuk diri mereka yang santun ketika berbahasa. Dan salah satu kepentingan kesantunan berbahasa ini ialah yang pertama, ia dapat membantu pelajar bertutur secara sopan, secara sedar. Dia akan secara sedar untuk ketika bercakap dengan orang lain, dia akan sedar bahawa dia harus bercakap secara sopan dan juga berfikir secara rasional. Dan yang seterusnya ialah ia dapat mengatasi masalah pengabaian bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda. Seperti yang kita tahu, pada zaman kini lebih ramai generasi muda yang lebih memilih untuk belajar bahasa luar daripada bahasa Melayu kerana ianya lebih trendy. Padahal bahasa Melayu ini adalah bahasa ibunda kita. Okey, baiklah. Sekarang saya akan menerangkan apa aktiviti yang boleh dilakukan di dalam bilik darjah untuk menjayakan strategi memupuk kesantunan berbahasa melalui pendekatan kognitif dan tingkah laku ini. Dan aktiviti yang pertama iaitu aktiviti simulasi komunikasi, di mana guru mungkin boleh memberikan situasi iaitu di dalam restoran, dan seorang murid mungkin akan bercakap sebagai seorang pelanggan dan seorang murid lagi akan bercakap sebagai seorang pekerja restoran, dan mereka akan bercakap dengan sopan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan yang seterusnya ialah lakonan peranan. Aktiviti ini akan sangat menarik untuk murid lakukan dan mereka akan lebih faham dan mereka tidak akan bosan ketika melakukan aktiviti ini. Dan aktiviti yang seterusnya ialah perbincangan kumpulan kecil, di mana ketika dalam perbincangan itu, mungkin mereka akan lebih boleh menerima apa pandangan kawan mereka tentang kenapa orang lain akan berasa tersinggung atau sakit hati jikalau mereka menyatakan perkataan tersebut. Dan mungkin itu akan lebih mudah mereka terima dan faham kerana ia diberitahukan oleh kawan sendiri. Dan aktiviti yang terakhir ialah refleksi kendiri. Dan mungkin dalam akhir sesi pembelajaran, guru boleh meminta setiap murid untuk memberikan refleksi ke diri. Contohnya, apakah refleksi kamu selepas pelajar itu bersikap sopan santun kepada orang lain dan menjaga bahasa mereka? Kebanyakan daripada mereka mungkin akan mengatakan bahawa mereka akan berasa gembira dan sangat berterima kasih kerana dengan bersikap bersopan santun ini mereka dapat menjaga hubungan mereka. Dan hasil pembelajaran daripada aktiviti tersebut, pelajar akan dapat bertutur sopan bukan hanya kerana ganjaran, tetapi kerana memahami nilai kesantunan tersebut. Dan akhir lagi kita akan dapat membentuk individu yang beradab, menghormati orang lain dan bertanggungjawab dalam berbahasa. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang peranan guru dalam memperbaiki komunikasi di bilik darjah, khususnya melalui 4 aspek utama, iaitu model kesantunan dalam tutur kata dan perbuatan, komunikasi dua hala yang terbuka, kawalan diri semasa berinteraksi, dan amalan sikap inklusif serta saling menghormati. Pertama, guru berperanan sebagai model kesantunan dalam tutur kata dan perbuatan. Setiap perkataan, nada suara, dan tindakan guru menjadi contoh kepada pelajar. Apabila guru menggunakan bahasa sopan seperti sila, terima kasih, ataupun mohon perhatian, secara tidak langsung, pelajar akan belajar meniru dan menghargai nilai kesopanan dalam komunikasi harian mereka. Justru itu, guru perlulah sentiasa menunjukkan tutur kata dan tingkah laku yang berhema agar pelajar terbiasa dengan komunikasi yang beradab. Yang kedua, guru perlu menggalakkan komunikasi dua hala yang terbuka dan menghormati pendapat pelajar. Apabila guru membuka ruang ataupun memberi ruang kepada pelajar untuk bertanya, berkongsi pendapat dan berbincang, secara tidak langsung juga, suasana PDP akan menjadi lebih interaktif dan demokratif. Hal ini bukan sahaja menjadikan pelajar lebih berani berkomunikasi, tetapi juga membantu mereka mengasah kemahiran berfikir secara kritikal serta menghormati pandangan orang lain. Yang ketiga, guru harus mengekalkan kawalan diri semasa berinteraksi. Guru yang bijak mengawal dan nada suara akan dapat menegur atau membetulkan pelajar tanpa menimbulkan rasa malu atau marah. Menurut Goldman 1995, kecerdasan emosi amat penting dalam membina hubungan yang positif. Sebagai contoh, apabila pelajar melakukan kesilapan, guru yang menegur dengan nada yang tenang
dan membina akan lebih mudah mendapat kerjasama dan rasa hormat daripada pelajar. Akhir sekali, guru perlulah mengamalkan sikap inklusif dan saling menghormati. Sudah pastinya setiap pelajar mempunyai latar belakang, gaya pembelajaran dan tahap kemampuan yang berbeza. Jadi, guru yang berempati dan menghargai kepelbagaian ini akan dapat mewujudkan suasana bilik darjah yang positif, harmoni dan penuh tolak ansur. Apabila pelajar berasa diterima dan dihormati, mereka akan lebih bersemangat untuk berinteraksi dan belajar dengan sopan. Apa yang boleh disimpulkan di sini ialah peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk sahsiah pelajar melalui komunikasi yang sopan, beretika dan berempati. Guru yang berkomunikasi dengan bijak akan melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga berakhlak mulia dalam matang berinteraksi. Cabang pertama yang ingin saya sentuh ialah pengaruh media sosial. Dalam era kemajuan teknologi masa kini, media sosial telah menjadi medium utama komunikasi dalam kalangan pelajar. Walau bagaimanapun, penguasaannya sering menimbulkan cabaran terhadap penerapan kesantunan bahasa. Kita dapat lihat ramai pelajar cenderung meniru gaya bahasa tidak formal atau bahasa rojak yang digunakan secara meluas di platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Terusnya, saya akan membincangkan tentang cabaran kedua, yaitu faktor latar belakang pelajar. Latar belakang keluarga dan persekitaran memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk kesantunan berbahasa seorang pelajar. Pelajar yang dibesarkan dalam keluarga yang kurang menekankan adab berbahasa berkemungkinan menunjukkan sikap yang kurang sopan dalam pertuturan seharian. Begitu juga dengan pengaruh persekitaran sosial yang kasar atau tidak menghargai kesopanan. Hal ini akan membentuk gaya komunikasi pelajar yang kurang beradab. Cabaran yang ketiga ialah bengkangan masa dalam proses pengajaran dan pembelajaran, yaitu PDP. Guru sering berhadapan dengan tekanan untuk menyiapkan sukatan pelajar yang padat dalam tempoh masa yang terhad. Oleh itu, mereka lebih menumpukan perhatian kepada pencapaian akademik berbanding penerapan nilai dan kesantunan berbahasa. Kini saya akan meneruskan pembentangan dengan langkah-langkah penambahbaikan yang boleh dilaksanakan bagi memperkukuhkan amalan kesantunan dalam kalangan pelajar. Langkah yang pertama ialah latihan komunikasi beretika. Melalui latihan ini, pelajar dapat belajar secara berkomunikasi dengan sopan dan menghormati orang lain. Guru boleh melaksanakan aktiviti seperti simulasi perbualan, lakonan situasi harian, atau latihan perbahasan yang menekankan penggunaan bahasa beradab. Seterusnya ialah program bimbingan pelajar sopan. Program ini boleh dijalankan melalui kempen Budi Bahasa Budaya Kita, pertandingan pidato, atau minggu bahasa di sekolah. Guru boleh bertindak sebagai pembimbing dan teladan yang menunjukkan contoh penggunaan bahasa yang sopan dalam setiap interaksi dengan pelajar. Langkah ketiga pula ialah penggunaan teknologi pendidikan secara berhemah. Dalam era digital, pelajar sering menggunakan media sosial dan platform pembelajaran dalam talian. Oleh itu, mereka perlu dididik untuk berkomunikasi secara sopan di alam maya. Guru boleh menegaskan etika berbahasa ketika dalam talian dijalankan, seperti menggunakan kata sapaan yang sesuai dan tidak menggunakan bahasa kasar. Saya akan membentangkan tentang peranan sokongan ibu bapa dan komuniti dalam memperkukuhkan penerapan kesantunan bahasa. Sokongan ibu bapa dan komuniti amat penting dalam memastikan nilai kesantunan berbahasa dapat diterapkan secara menyeluruh dalam kalangan pelajar. Ibu bapa merupakan contoh terdekat yang sentiasa diperhatikan oleh anak-anak. Oleh itu, mereka hendaklah menunjukkan teladan yang baik dengan menggunakan bahasa yang sopan dan beradab dalam setiap pertuturan harian di rumah. Dalam masa yang sama, komuniti turut memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan amalan kesantunan ini. Program kemasyarakatan seperti ceramah adab, forum nilai murni, kempen budi bahasa, serta aktiviti gotong royong boleh dijadikan medium untuk menanamkan semangat kerjasama dan memupuk nilai kesopanan dalam kalangan masyarakat. Secara keseluruhannya, pemahaman terhadap aspek kognitif dan tingkah laku memainkan peran yang amat penting dalam pembentukan kesantunan berbahasa. Aspek kognitif membantu individu memahami nilai, norma, serta makna tersirat di sebalik penggunaan bahasa yang sopan. Manakala aspek tingkah laku pula menzahirkan kefahaman tersebut melalui tindakan
intonasi, dan pemilihan kata yang beradab dalam komunikasi harian. Guru berperan sebagai ejen utama dalam membentuk kesantunan berbahasa dalam kalangan pelajar. Melalui pendekatan pengajaran yang berhema, penegasan nilai moral serta bimbingan komunikasi yang sopan, guru dapat membentuk generasi yang bukan saja berilmu, tetapi juga beradab dengan menghormati orang lain dalam setiap interaksi. Diharapkan usaha untuk memupuk kesantunan berbahasa akan terus diperkukuhkan dan diperkasakan dalam sistem pendidikan negara. Hal ini selaras dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPM) yang menekankan pembentukan model insan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan sosial bagi melahirkan warga negara berakhlak mulia serta mampu berkomunikasi dengan berkesan dalam masyarakat majmuk. Sekian, terima kasih.